wasallam. Jadi kita sambung ya perbincangan kita muka surat 354 insya-Allah ya. Jadi tolong buka muka surat apa ini 354 masing-masing dan insya-Allah kita akan mulakan perbincangan. Jadi sambil kita menunggu apa ni kawan-kawan kita yang lain ya, insya-Allah kita terus saja masuk 354 ya, masih di bawah tajuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita boleh detailkan balik ya, akhlak dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia punya rule of game dia ialah dia memang main dengan singular dan plural tuan-tuan. Ya, jadi bila disebut akhlak dia plural. Jadi bila sesuatu perkataan tu plural, ya kita kena carilah dia punya singular. Ya, jadi singular dia ya ialah khuluq. Ya khuluq, ya khuluqun. Kalau jamak dia akhlak. Ya, dan plural dalam bahasa Arab ya dia ada 3 plural. Ada plural yang masculine untuk lelaki, ada plural untuk feminin perempuan ya, dan ada plural yang sifat dia kita panggil broken plural ya. Broken plural ni maknanya kadang-kadang dia lelaki, kadang dia perempuan. Most of the time dia feminin. Tetapi ada juga ya exception ya untuk apa ni masculine tu sajalah ya. Jadi akhlak ni termasuk broken plural. Jadi apa makna akhlak? Ya, perkara-perkara yang dimiliki, sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang itu sama ada dia baik ataupun buruk. Orang Melayu bila dia cakap akhlak, mesti ya budak tu memang sangat berakhlak, maknanya baik. Ya, kalau budak jahat ya kita kata budak tersebut ataupun lelaki tersebut tidak berakhlak. Sedangkan berakhlak tu boleh dua. Boleh akhlak baik, boleh akhlak jahat ya. Akhlak baik dipanggil akhlak hasanah ya, ataupun apa ni apa kita panggil ya, akhlak yang buruk ya dipanggil sebagai akhlak sayyi'ah. Jadi Nabi sudah tentu akhlaknya baik-baik belaka ya, sebab Nabi adalah contoh teladan bagi seluruh makhluk ya, bukan umat manusia semata-mata ya. Okey, kita mulakan mengenai kebersihan tubuh ya. Kebersihan tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau badan dan peluh yang harum ya. Ini secara natural Allah buat. Bersih daripada kotoran dan sentiasa menjaga aurat ya. Jadi aurat ni secara umum adalah perkara-perkara yang Maaf Ustaz. ya. Dah baca dah. Dah baca dah. Dah Hari hari ni ni sampai mana kita? Sampai ujung 355 Ustaz. Dah hujung dah. 356. Hari ni 356, minta maaf ya. Percakapan yang dilakukan dengan orang-orang Quraisy. Okey, kita dah baca tadi ya. Jadi percakapan ni secara umum komunikasi Nabi lah. Dan percakapan boleh dalam bentuk verbal ya, dan boleh dalam bentuk non verbal. Maknanya Nabi ni raut wajah Nabi ya, gaya bahasa yang Nabi gunakan ya, mimik muka ya, senyuman dan sebagainya, itu semua memainkan peranan. Sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi sebut ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Tabassumuka ya, senyuman yang kamu lemparkan kepada saudara kamu ya, laka sadaqah, adalah dianggap sebagai sedekah. Jadi maknanya Nabi ajar kita untuk berkomunikasi secara non verbal, paling kurang senyum ya. Dan senyum ni walaupun kecil ya, Nabi kata jangan kita pandang remeh, jangan kita pandang ringan ya. Kita katalah sekadar senyum tak ada apa, tak boleh ya. Kerana Nabi ajar kita la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, jangan kamu pandang kecil, jangan kamu belittle ya, jangan kamu underestimate ya perkara-perkara baik, walau antalqa ya akhaka biwajhin talqin, walaupun kamu datang bertemu saudara kamu dengan wajah yang ceria ya. Jadi senyuman walaupun kecil, tetapi wajah ceria kita yang kita lemparkan, yang kita datang bertemu dengan saudara kita, semua itu dianggap sedekah ya, dan bukan benda kecil ya, kerana dia termasuk perkara makruf. Jadi dua benda tu ya, apa ni konsep asasnya di dalam non verbal komunikasi ya. Jadi percakapan yang dilakukan dengan orang-orang Quraisy tidak sama dengan percakapan yang dilakukan dengan mereka yang datang dari Hadramaut. Ya, Hadramaut ni kita tahu orang Yaman. Orang Yaman lebih lembut. Ya, jadi mereka ni orang lembut. Ya, dan mereka ini memang bertamadun. Ya, sebab Yaman ya disebut dalam Al-Quran surah Saba, surah 34 ya, cerita tentang bagaimana kehebatan ya, bagaimana
makmurnya sebuah negara Sabak, yang dalam surah yang kelima, dalam apa, dalam surah Sabak 34 tu ayat 15 Allah sebut baldatun thayyibatun, sebuah negeri yang baik, sebuah negeri yang hebat, ya, yang prosperous, ya, yang makmur, ya. Wa rabbun ghafur, yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia punya rakyat dia. Itu ketika mereka berada di kemuncak, ya. Tetapi apabila mereka jauh pada agama, mereka berbangga dengan pencapaian mereka dan tidak mengaitkan dengan keagungan Allah, dengan anugerah, dengan rezeki daripada Allah, maka Allah cabut, ya, kelebihan mereka itu dengan mendatangkan banjir besar. Saddu Ma'rib, ya. Saddu Ma'rib tu ialah empangan besar, reservoir yang mereka ada, ya, empangan atau bendungan besar, ya. Allah datangkan hujan lebat menyebabkan, ya, bendungan ataupun reservoir yang mereka ada tak mampu untuk mengawal atau membendung air, ya, sehingga pecah, ya, Saddu Ma'rib itu menyebabkan berlakunya banjir besar, ya, menyebabkan hancur habis kawasan tanam-tanaman, perumahan dan seumpamanya. Jadi mereka terpaksa hijrah ke utara, ya. Ini bukti dalam Al-Quran bahawasanya masyarakat, ya, Yaman, Hadramaut ni, ya, dia ada tamadun yang besar, tamadun yang lama, ya. Even kita kata orang Mekah, ya, termasuk baginda Nabi SAW, ya, keturunan Nabi itu, ya, asal usulnya adalah kalau dari sebelah perempuan daripada apa ni, Jurhum, ya, masyarakat apa ni, kabilah daripada Yaman. Kerana kita tahu, ya, Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Ismail. Nabi Ismail dia bukan Arab. Kerana bapa Nabi Ismail Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nombor 6 dalam senarai Nabi dan Rasul. Ya, baginda berasal daripada Iraq, daripada Babylon, ya. Kemudian dia berpindah setelah dakwahnya ditolak oleh Namrud. Baginda berhijrah ke Palestin, beli tanah di Hebron. Sampai sekarang kita kata tanah itu milik orang Islam. Ya, cuma kawasan semakin kecil kerana diambil oleh penjajah Yahudi. Tetapi kampung tu confirm kampung Nabi Ibrahim sebab kubur Nabi Ibrahim di situ. Sarah juga di situ, ya, Yakub di situ, Nabi Yusuf di situ, ya, Nabi Ishak juga di situ, ya. Tuan-tuan boleh pergi ke Palestin sampai sekarang, ya. Kalau ustaz bawa jamaah, kita akan pergi ke Masjid Ibrahim, ya, Masjid Ibrahimi, ya, di Hebron. Hebron tu nama yang diguna oleh masyarakat dunia. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil Al-Khalil. Ya, kerana apa dipanggil Al-Khalil? Sebab Al-Khalil adalah gelaran kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Okey, itu bukti, tuan-tuan, ya, bukti sejarah. Jadi bila kita sebut tentang apa ni, Nabi Ismail, dia daripada Babylon, bapa dia, mak dia orang Mesir, Egyptian. Ya, macam mana Nabi Ismail boleh jadi Arab? Kerana dia berkahwin dengan perempuan Jurhum, kabilah Yaman, ya, yang akhirnya dapat anak, ya, keturunan Arab lah, ya, sebab isterinya Arab, maka anaknya jadi Arab. Kemudian, ya, sampailah kepada Adnan, sampai kepada, ya, Fihir ataupun Quraisy, ya, sampailah kepada keturunan Qusay bin Kilab, ya, bawah Qusay bin Kilab kita ada apa ni, Abdul Manaf, bawah Abdul Manaf ada Hashim, bawah dia Abdul Muttalib dapat Abdullah dapat Nabi Muhammad SAW. Jadi memang, ya, tamadun Arab itu sudah kita kata apa, sudah terbukti, ya, melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sejarah juga telah membuktikannya. Kemudian apa lagi, ya, pembesar-pembesar negeri Najat. Ya, Najat di utara Arab Saudi, kawasan tinggi, Highlanders, ya, di Highlanders, ya, orang Najat, An-Najdi. Najdi itu merujuk kepada the Highlanders, orang yang duduk di kawasan tinggi. Mereka Badui. Badui terbahagi dua, ada Badui yang kawasan pamah, kawasan rendah, ada Badui kawasan tinggi, ya. Buktinya dalam kitab Bulughul Maram, ketika di Madinah tak nampak anak bulan, ya, untuk mulakan Ramadan, ya, ada seorang lelaki Badui di kalangan Highlanders datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ya, di kampung aku kami nampak anak bulan." Ya, Nabi tak kenal dia, ya, dia kenal Nabi, of course, ya, Nabi tak kenal dia. Nabi buat beberapa soalan. Nabi tanya dia, "Percaya tak Allah itu esa?" "Percaya." "Kau percaya tak aku ni Nabi, utusan Allah?" "Percaya." Ya, maka Nabi kata, "Bilal, ya, tolong isytiharkan bahawasanya esok kita akan mula puasa." Jadi maknanya ada Badui duduk di kawasan tinggi. Kerana kawasan tinggi lebih mudah tengok anak bulan. Ya, contoh di Malaysia, tengok anak bulan semua kawasan tinggi. Kalau di Selangor, Bukit Melawati contoh. Ya, ataupun kawasan tepi pantai, ya, Teluk Kemang, ya, ataupun di mana kita kata, ya, di Menara Kuala Lumpur sebagai contoh, ya. Kerana apa? Kerana tempat tinggi lebih senang melihat anak bulan. Seperti mana terbukti dalam hadis, ya, dalam kitab Bulughul Maram tadi. Kemudian malah baginda menggunakan perkataan dan penggunaan ilmu balaghah yang sesuai dengan kabilah yang sedang berbincang dengannya, ya. Jadi
kita tahu Nabi Muhammad SAW Allah buat Nabi hanya pandai bahasa Arab dan dialek Arab saja. Ya, kalau kita tanya pada tuan-tuan, ya. Apa sebab Kak Mariatun, ya? Apa sebab Allah buat Nabi Muhammad tak pandai Hebrew, tak pandai bahasa Aramik, ya? Pasal apa? Kalau Nabi pandai Hebrew dan Aramik, apa jadi? Apa dia punya repercussion dia? Apa Kak Mariatun? Nanti Nabi dia Quran tu dia yang buat sendiri kan? Quran, Arabik, Terpaksa Hebrew Ustaz. dan Aramik. Tuan-tuan, Tak ya? ingat Ustaz. Ya, tak apa. Haji Asy'ari, ya, pasal apa? Kalau Nabi pandai Hebrew, Nabi pandai Aramik, ya, maknanya apa tu? Orang akan Uh, tuduh Nabi. Saya cuba Ustaz. Kemungkinan nanti dia orang tuduh dia buat tulis Quran dengan membaca cerita-cerita dari buku-buku yang Hebrew. Ya, betul lah tu. Ya, secara umum. Buku Hebrew tu Taurat lah, tuan-tuan. Ya, Hebrew adalah bahasa Taurat. Ya, manakala Aramik adalah bahasa Injil. Ya, dia Bible ni ada dua kan. Ada apa kita panggil? Ya, ada Hebrew Bible, ya, which is Taurat, dan ada Aramik Bible. Ya, Bible ni menunjukkan kitab suci. Oh ya, Holy Book. Bible bukan mesti Injil, tuan-tuan, ya. Bible boleh Hebrew Bible, Bible juga boleh Aramik Bible. Aramik Bible dalam bahasa apa kita panggil Suryani, ya. Orang Arab panggil Suryani. Suryani maknanya Aramik, ya, Bible. Itu kepada Nabi Allah Isa. Kalau Nabi Muhammad SAW pandai Hebrew, pandai Aramik, dah tentulah orang akan kata Nabi ambil ciplak daripada Hebrew dan juga Aramik untuk tulis Quran. Kerana dalam Quran banyak cerita Nabi Musa. Ya, antara Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran adalah Musa. Lebih daripada 170 kali, tuan-tuan. Ya, nama Musa disebut. Ya, nama Isa, ya, Ibnu Maryam. Cerita Zakaria, cerita Yahya, ya, cerita Nabi Daud, Sulaiman. Ini semua Nabi-Nabi Bani Israel. Dan tentu ceritanya ada dalam Injil dan Taurat. Dan kalau Nabi Muhammad SAW, ya, cerita tentang tentang Rasul dan Nabi yang sama, nanti mereka akan kata Nabi ciplak. Ya, tapi Allah buat Nabi hanya pandai bahasa Arab dan juga bahasa dialek-dialek Arab. Jadi sebab tidak ada kitab yang Allah utus duduk dalam bahasa Arab, tak ada, tuan-tuan. Yang ada hanya Taurat, ya, dalam Hebrew, yang ada Zabur dalam Hebrew, ya, dan juga ada Injil dalam Aramik. Mana ada bahasa Arab, ya. Jadi Nabi tak boleh dituduh ciplak daripada kitab-kitab Arab, tak ada, ya. Itu Allah jaga, ya, supaya Nabi sangat apa kita panggil, ya, sangat bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ilmu balaghah. Ilmu balaghah adalah satu ilmu dipanggil retorik. Ustaz bagi gambaran pada tuan-tuan, ya. Pelajar-pelajar yang ambil contoh, ya, buat degree in Arabic language contoh di UM contoh, ya. Kalau dia masuk UM, ya, UM punya degree Arabic language tu syarat dia mesti STPM ataupun STAM ataupun dia ada diploma. Ya, dia ada diploma, dia masuk UM tahun 1 sebagai contoh ambil Arabic language. Ya, untuk BA Arabic di Universiti Malaya dia 6 semester. Dulu 8, ya. Sekarang dia dah cram kan jadi 6 semester. 6 semester maknanya 3 tahun, ya. Kita kena belajar nahu, ya, kita panggil sinteks, ya. Sinteks tu ialah kita panggil tata bahasa lah, ya. Jadi kita ada sinteks 1 semester 1 sampai semester 6 tu. Sampai nak graduate dia ada 6. Ya, maknanya sinteks 1, nahu 1, nahu 2 sampai nahu 6. Tak lulus nahu 1 tak boleh naik nahu 2, tak boleh. Ya, kalau dia tak lepas dia kena tambah semester. Kemudian dia ada morfologi. Morfologi ni kita panggil saraf. Ya, belajar tentang macam mana nak apa kita panggil, ya, word coinage dia panggil. Macam mana kita nak construct apa kita panggil, ya, nak jadi contoh apa kita panggil, ya, perkataan kataba contoh kan. Kataba makna telah menulis. Macam mana nak jadikan dia kitab, ya, benda yang ditulis. Macam mana nak kata katib, orang yang menulis. Macam mana nak kata kitabah, penulisan, ya, nak kata author ataupun, ya, book, ya, ataupun kita kata writing, macam mana nak bezakan, macam mana nak buat. Itu dipanggil morfologi ataupun saraf. Ya, biasanya saraf dan morfologi ni paling lama kita belajar 2 semester, paling lama. Ya, SEM 1, SEM 2 dah belajar dah. Kemudian, ya, SEM 3, SEM 4 dia ada kemukakan satu lagi subjek dipanggil sebagai balaghah ataupun rhetoric, ya, Arabic rhetoric. Ya, ini bahasa balaghah ni untuk kita dapat memahami keindahan Quran tu. Ya,
Sebab tu kalau orang belajar nahu saja tak cukup. Belajar saraf saja tak cukup. Ya, dia kena belajar balaghah. Baru dia dapat faham the beauty Quranic language, tuan-tuan. Ya, jadi baru dia dapat faham. Ya, macam Quranic language yang Ustaz buat, ya, kelas mingguan kita, ya, itu kebanyakannya kita fokus kepada morfologi dengan sinteks saja. Ya, balaghah ada tapi tak banyak Ustaz sebut, touch and go saja. Kerana belum sampai waktunya lagi, ya. Sebab dia berhajat kepada penguasaan nahu dan saraf, baru kita boleh naik kepada balaghah. Tetapi Nabi, ya, bahasanya memang, ya, bahasa yang tinggi nilai dia. Ya, kalam Rasulullah kalam terbaik, tuan-tuan. Ya, sebab tu bila Nabi bercakap, ya, memang orang tak boleh nak berlawan dengan dekat Nabi tu. Ya. Kemudian, ya, Nabi guna Quran, mereka tak boleh lawan lagi lah sebab Quran tu kalam Allah. Sebab tu mereka tutup telinga. Ya, mereka sumbat dengan sesuatu yang boleh menghalang mereka daripada dengar, ya, apa yang Nabi baca. Sebab kalau mereka dengar dan terus dengar, mereka akan terpengaruh. Ya, mereka akan terkesan, ya, dengan apa? Dengan ayat ataupun perkataan yang Nabi lemparkan, especially kalau datang daripada Quran. Sebab itu tak ada pilihan, ya. Allah buat Nabi handal dalam ilmu balaghahnya supaya Nabi boleh lawan, ya, kelebihan orang Arab dari segi bersyair, ya. Mereka ni punya syair, pidato memang hebat. Tapi bila mereka dengar Nabi baca Quran, mereka terkasima, ya. Mereka tak boleh nak bercakap, speechless, tuan-tuan. Ya. Jadi sesuailah dengan apa? Dengan apa yang Nabi nak sebut, Nabi nak cakap, ya. Jadi Nabi menggunakan pendekatan tersebut ketika menerangkan apa yang telah diturunkan untuk mereka dan berbincang dengan mereka mengenai apa yang telah mereka lakukan. Jadi Nabi boleh address mereka dengan betul. Ya, sebab Quran bantu Nabi, ya, bagi apa? Bukti sejarah cerita Nabi Nuh, ya, yang menyembah berhala, cerita zaman Nabi apa? Nabi Hud, ya, di Yaman, dan juga cerita Nabi Soleh di Madain Soleh, utara Madinah, yang 450 km di utara Madinah. Kerana orang Arab, ya, kalau sebut dengan cerita tentang apa? Tentang Bani Israel, mereka tak tahu. Jadi Nabi dibantu oleh Allah dengan cerita-cerita Nabi Hud dan Nabi Soleh. Ya, ini dua Nabi berbangsa Arab yang masyarakat Arab tahu. Ya, sebab tu bila Nabi baca surah Fussilat, surah 41, ketika Nabi berdebat, ya, dengan bapa Khalid bin Al-Walid. Jadi bapa Khalid bin Al-Walid seorang VIP Mekah. Dia seorang pemidato, seorang penyair, orang yang disegani, ya. Dan bila beliau datang nak dialog, nak debat dengan Nabi, jadi dia datang dan Nabi bacakan Fussilat pada dia dan dia minta supaya Nabi berhenti daripada bercakap. Ya, ditutup mulut Nabi sebab tak sanggup nak dengar. Kerana Nabi telah bawa contoh-contoh yang Allah bagi kepada Nabi berkenaan dengan kaum Nabi Hud, ya, di Yaman, dan kaum Nabi Saleh, ya, di Madain Saleh. Jadi oleh kerana itu, ya, sebab apa dia tutup, tak sanggup dengar? Pasal dia tahu cerita-cerita tersebut. Sebab mereka selalu berulang-alik pada musim sejuk dan musim panas berniaga di Yaman dan juga di negeri Syam. Ya. Jadi mereka lalu kawasan-kawasan tersebut. Jadi maknanya mereka tak boleh nak pergi, tak boleh nak lawan. Ya. Bapa Khalid namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya. Dia seorang tokoh hebat. Ya. Dan dia datang, dia tak dapat mempengaruhi Nabi. Malah bila beliau balik berjumpa dengan Abu Jahal tanya, macam mana? Ya, dia diam aja. Ya, dia mengata jangan kacau lah Muhammad. Ya, jadi Abu Jahal tuduh dia. Abu Jahal kata kau dah kena sihir Muhammad. Ya, Muhammad cakap sikit kau dah tak boleh nak berlawan. Sedangkan kau ni pemidato, ya, seorang orator, ya, tiba-tiba pergi dengan Muhammad tak boleh nak bercakap. Jadi maksudnya nak bagi tahu bagaimana mereka tuduh Nabi Muhammad ni ahli sihir. Sebab, ya, orang yang pandai pidato bila bercakap dengan Nabi mereka tak boleh pergi. Ya, mereka tak boleh pergi, tuan-tuan. Sebab mereka gagal untuk mengalahkan Nabi dari segi retorik, dari segi berbahasa. Okey, ya, itu mukadimah kita. Ada soalan? Ada apa-apa nak tanya? Silakan. Syarin ada apa? Syarin? Ya. Silakan, ya. Ada Ustaz. Belum. Yang orang lain silakan. Ya. Kalau ada mukadimah kita, Kak Wan, ya, Kak Nomah, ada apa Kak Nomah? Kak Nab? Belum lagi Ustaz. Belum, ya. Ustaz, Okey. balaghah tu rujuk pada bahasa Al-Quran je, Ustaz. Tak, semua bahasa hadis ada balaghah juga. Balaghah dalam hadis, balaghah dalam Quran, ya. Banyak kalau kita Google aja, ya, ada banyak apa ni thesis master dan thesis PhD dibuat banyak dalam balaghah Al-Quran, tapi balaghah hadis pun ada juga. Ya, Ustaz pun ada beberapa tulisan, ya, yang kita terbitkanlah, ya. Sama ada terbit ataupun tak terbit, tapi dalam seminar lah, ya.
mengenai balaghah hadis Nabi contoh dia. Ya, sebab ustaz punya perbincangan kalau tesis PhD ustaz tentang hadis ya, tentang syarah hadis. Ya, bagaimana Nabi menggunakan bahasa ya dalam mengajak orang, dalam berdakwah ya, dalam memotivasikan orang. Jadi antara tulisan-tulisan yang ustaz buat antaranya ialah balaghah dalam bidang hadis lah ya, yang boleh kita buktikan ya bahawasanya Nabi bukan sekadar menggunakan balaghah dalam Quran kerana Allah bantu, tetapi Nabi juga menggunakan balaghah ketika Nabi bercakap ya kepada masyarakat, termasuklah kepada isteri Nabi. Ya, Nabi gunakan perkataan-perkataan ataupun frasa-frasa yang kita panggil idiomatic expression. Ya, macam contoh ya dalam hadis Nabi kata ya, mungkin sebagai bukti ya. Nabi sebut ya, Nabi kata apa Nabi kata ya, isteri aku yang paling cepat menyusul aku. Ya, maknanya bila Nabi wafat, ya isteri yang paling cepat menyusul Nabi, ya yang kali pertama, yang first, yang apa kita panggil, yang awal akan menyusul Nabi mati juga ya, ialah yang paling panjang tangannya. Ya, asra'u kunna lihaqan bi atwalu kunna yadan, Nabi kata. Ya, asra'u kunna lihaqan bi. Yang paling cepat di kalangan kamu yang akan menyusul aku selepas aku mati, ya ialah atwalu kunna yadan, yang paling panjang tangannya. Ya, ini contoh balaghah Nabi, contoh idiomatic expression yang Nabi buat. Jadi para isteri Nabi sebab dia tak faham, ya, jadi mereka pun bila mereka berkumpul sesama mereka, mereka pun ukur panjang tangan masing-masing. Aisyah dengan Hafsah, Hafsah dengan apa kita panggil ya, dengan apa isteri lain lah ya, Ummu Habibah, Ummu Sulaim, Ummu Salamah dan sebagainya. Jadi bila mereka ukur-ukur, ya mereka tahulah siapa yang paling cepat akan meninggal ya, selepas daripada Nabi wafat. Tetapi ya yang meninggal selepas Nabi wafat rupa-rupanya ialah ya Zainab, ya antaranya ialah Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ya, sepupu Nabi, dia yang paling cepat meninggal. Jadi mereka pun hairan ya, kerana apa? Ya. Kerana yang meninggal paling awal sepatutnya yang paling panjang tangannya, tetapi rupanya bukan. Ya, baru mereka faham ya maksud ya yang atwalukun yadan, yang paling panjang tangan tu merujuk kepada yang paling pemurah, ya yang paling banyak buat aktiviti sosial ya, aktiviti kemasyarakatan ya, berderma, bersedekah dan sebagainya. Jadi bila tengok daripada semua isteri Nabi kuat sedekah ya, kuat apa ni sumbangan pada masyarakat, tetapi yang paling hebat sekali adalah Zainab binti Jahash ya, bukan Zainab binti Khuzaimah ya. Sebab Zainab binti Khuzaimah walaupun dipanggil sebagai Ummul Masakin ya, tetapi beliau telah meninggal dunia ketika Nabi hidup. Yang Nabi sebut yang paling cepat menyusul aku tu selepas Nabi wafat. Jadi Zainab binti Khuzaimah tak masuk. Ya, seorang lagi Zainab binti Jahash. Ya, dan terbukti bahawasanya kefahaman isteri Nabi itu salah. Ya, walaupun mereka orang Arab. Ya, jadi maknanya kadang-kadang tersilap. Ya, sebab itu ada tesis master PhD yang orang tulis ya tentang balaghah Nabi dalam bentuk hadis. Ya, ada apa kat nak, bukan dalam Quran saja. Dalam bercakap pun banyak. Ya, orang Arab selalu macam kita lah, berpantun, bergurindam, ya, guna peribahasa, simpulan bahasa dan sebagainya. Bukan dalam tulisan-tulisan rasmi saja, ya, termasuk juga dalam percakapan harian kita pun ada juga. Okey, ya. Mengenai percakapan Rasulullah sehari-hari. Ini maknanya Nabi punya daily conversation. Kepetahan yang sememangnya diketahui. Petah Nabi ni, ya. Nabi ni fluent. Ya. Tapi fluent Nabi tak broken. Ya, kalau kita tengok, minta maaf ya, kita tengok kita panggil masyarakat Chinese ya, ataupun Indian contoh. Dia memang fluent English dia. Ya, tapi banyak grammatical mistake, bukan tak ada broken ya. Tapi banyak grammatical mistake. Ya, biasa kita dengar orang ya. Dia kata I'm more better, dia kata I'm more better than you. Ya, I'm more better. Pasal apa nak gunakan double apa kita panggil ya, double comparative. Ya. Jadi more tu sudah lebih kan, better lagi pula. Yang cakap I'm better than you sudahlah kan. Pasal apa nak kata I'm more better than you ya. Jadi maknanya sudah ada double comparative. Double comparative salah. Ya. Jadi kerana itu ya kita nak kata bahawasanya Nabi fluent ya, petah, dan Nabi tidak salah bahasanya. Kalau kita dengar hadis ya, orang claim sebagai hadis, dia kata qala Rasulullah SAW, bila kita dengar hadisnya Nabi punya bahasa tu salah, maknanya confirm itu bukan hadis. Ya, itu maknanya tokok tambah, mesti hadis palsu. Ya, ataupun hadis yang sangat dhaif ya. Kerana apa? Kerana grammatically speaking dia ada salah. Ya, Nabi tak pernah buat salah bahasa, tak pernah.
Okey ya, itu antaranya kepetahan ya. Yang diketahui ya, dan Nabi ada jawami al-kalim ya yang dimilikinya. Jawami al-kalim ni maknanya Nabi punya bahasa short and sharp. Ya, itu istilahnya, short and sharp. Sebab tu dalam Quran kita tengok banyak hazaf. Ya, dibuang ya, dibuang alif lam kadang-kadang ya, dibuang nun. Ya, sebab apa? Ya, sebab itulah yang disebut sebagai jawami al-kalim. Jawami plural form untuk jami'. Jami' mana komprehensif. Jawami' ya, maknanya apa kita panggil ya? Jamak dia, plural kepada komprehensif tadi ya. Kemudian al-kalim daripada perkataan kalam ya. Kalim tu pun broken plural. Jawami' sama broken plural ya. Ada 2 broken plural kat situ. Ni tinggilah tuan-tuan ya. Ustaz tak boleh nak cerita detail pasal dia technical sikit ya. Jadi Nabi ada jawami' al-kalim. Bila bercakap short but sharp ya. People can understand. Kita kadang cakap short and sharp ya, tetapi orang tak faham. Nabi tak short and sharp and people can understand. Ya, memang fluent pula Nabi tu. Bahasanya sedap didengar ya, tak jemu kita cakap ya, bila kita dengar tak jemu. Ya, macam ustaz cakap mungkin tuan-tuan boring sebab ustaz ulang-ulang. Ya, ustaz sebut 2-3 kali, kadang pusing-pusing benda yang sama juga ya. Jadi ada ciri-ciri apa kita panggil, mungkin ada bosan kita dengar ya, tapi Nabi tak ya, tak pernah bosan. Macam kita baca Quran Al-Fatihah contoh, berapa kali, berapa ribu, berapa juta kali kita ulang ya, ada rasa bosan? Tak bosan, kerana dia adalah kalam Allah. Jadi orang ramai telah mengarang buku-buku besar ya dan tebal mengenai kelebihan Nabi ini, jawami al-kalim ataupun balaghah Nabi. Lafaz dan pengertian yang terdapat di dalamnya diabadikan di dalam buku-buku tersebut. Di antaranya ada yang tidak boleh ditandingi oleh kepetahan dan balaghah yang diungkapkan oleh orang lain. Ya, sabda Nabi ini contoh, ada contoh tuan-tuan ya. Ustaz bagi tadi satu contoh. Ya, tentang isteri Nabi yang paling panjang tangannya. Maksud yang paling panjang, yang paling banyak bersedekah. Ya, salah faham kita kan ya, dalam bahasa Melayu panjang tangan adalah pencuri yang banyak mencuri ya, tapi panjang tangan dalam bahasa Arab ya, dia punya connotationnya positif. Dalam bahasa Melayu negative connotation ya. Jadi budaya tu beza tuan-tuan ya. Okey. Al-muslimuna fa'u dima'uhum yas'a bizimmatihim adnahum wa yujiru alaihim aqsahum wa hum yadun ala man siwahum. Ya, ini antara perkara yang disebut ya. Jadi darah tu dimak ya. Tuan-tuan boleh apa ni highlightkan perkataan dia dimak ya. Apa makna dimak ya, ataupun damun. Dimak tu ialah broken plural lagi ya, untuk dam. Dam selalu kita sebut dam, kena bayar dam. Kena bayar dam tu kerana apa dibayar dam? Kerana kita kena sembelih binatang. Contoh orang yang orang yang nak pergi umrah contoh ya, ataupun haji, tapi dia tidak niat ya di mikot sebagai contoh ya, dia tertidur naik kapal terbang contoh ya. Dah kita daripada Malaysia direct flight masuk ke Jeddah contoh ya. Jadi kita akan lalu Qarnul Manazil. Jadi sepatutnya flight attendant akan bagi maklumat lah, akan bagi info ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, dalam 20 minit daripada sekarang ya, kita akan melalui ruang udara Qarnul Manazil. Jadi tuan-tuan kena bersiap dengan pakaian ihram ya, dan boleh mula berniat. Jadi masa announcement dibuat oleh captain ataupun oleh flight attendant ya, orang tu tertidur, tak ada orang kejut pula, dia duduk seorang ya dekat business class, jadi orang tak perasan dia tertidur. Jadi bila dia terjaga dah sampai di dah landing dah ya di Jeddah. Jeddah tu dah lepas pada Qarnul Manazil, patutnya dia dah niat dah, dia berlupa nak niat. Ya, macam mana? Ya, boleh tak dia teruskan umrah? Boleh, tapi dia kena bayar dam. Ya, dam makna apa? Dia kena menyembelih, menumpahkan darah seekor kambing paling kurang. Ya, tu dipanggil dam tu sebab ada menumpahkan darah. Dia punya plural dima, ya ada perkataan dima. Jadi al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Jadi darah orang-orang muslim. Orang-orang muslim tu ialah muslimun tadi, ya. Adalah sama, yang maknanya adalah sekufu. Sekufu maknanya tak ada orang lebih pada orang lain. Maksudnya kalau dalam dunia kita sekarang kita ada darah bangsawan, darah royal family, ya. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada beza. Ya, kerana darah mereka merah macam kita. Ya, orang selalu sebut darah mahsuri, darah putih, bohong je lah. Sel darah putih ada, ya, sel darah merah ada. Tapi warnanya putih, minta maaf, bukan. Ya, itu dongeng saja, legenda kita kata.
Jadi oleh kerana itu dia punya darah level dia sama aje. Ya, sebab tu ya kalau dia sultan sekalipun ya kalau dia aksiden dia perlukan darah ya tiba-tiba darah dia tidak dimiliki oleh bank darah. Hospital punya bank darah tak ada, ya tak cukup dah ya ataupun memang tak ada kosong. Ya, jadi diiklankan. Tiba-tiba ya bila dicek ya yang ada yang ada darah macam darah sultan tadi ya adalah seorang apa kita panggil ya seorang buruh kasar. Dia pekerja bawahan aja, pekerja kat istana juga, ya, tapi kerja dia cuci-cuci longkang ataupun dia gardener contoh. Ya. Jadi boleh tak darah dia diguna untuk masuk dalam badan sultan? Jawapannya boleh. Sebab darah manusia ini dia sekufu. Tatakafa'u, ya, sekufu mana satu level. Tak ada beza, tak ada beza, ya. Kemudian apa lagi? Cerita tentang ya, yas'a bi zimmatihim. Zimmah, apa makna zimmah? Zimmah makna perlindungan. Dalam istilah politik Islam kita ada kafir zimmi istilah dia. Zimmi ya. Kita duk selalu sebut kafir harbi. Kafir zimmi, kafir harbi, kafir yang berperang dengan kita. Yang lawan kita, yang rendah-rendahkan kita, ya, yang mencabar apa kita panggil kesucian Islam ya. Itu kafir harbi yang kita kena perangi. Tetapi kalau dia ada hubungan baik dengan kita, dia non-Muslim, Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya, tetapi dia boleh duduk sekali dengan kita, dia boleh coexist dengan kita. Ya, macam contoh kita kata kebanyakan masyarakat, ya, apa ni, bukan Melayu di Malaysia lah, yang beragama bukan agama Islam, ya, agama menyembah berhala ataupun agama apa kita panggil, ya, ahli kitab dan sebagainya. Mereka ni ya duduk dengan kita secara aman. Dia boleh coexist, ya, dia boleh kerja sama dengan kita, kita boleh kerja sama dengan dia. Dia pun jujur, ya, jalankan tugas dengan baik, ya. Contoh kita nak ambil dia sebagai apa kita panggil business partner, boleh, ya. Dia pun ada kepakaran dalam bidang marketing. Kita dalam bidang pengurusan syarikat bagus, ya. Dalam apa kita panggil financial management bagus. Tapi untuk marketing kurang. Kita engage dia. Ya, untuk dia apa kita panggil ya untuk dia bantu kita boleh walaupun dia non muslim tak ada masalah dengan syarat dia ada credibility ya dia ada integrity ya dan dia orang yang kita kata memang boleh buat kerja ya dia boleh perform dia boleh deliver okey kita bagilah kat dia ya ada tak contoh dalam Islam tuan-tuan dan puan-puan di mana nabi menggunakan khidmat non muslim untuk bantu nabi ada tak pernah tuan-tuan ada terfikir tak ya nabi dibantu oleh non muslim dalam sesuatu perkara contoh. Cuba bagi contoh tuan-tuan. Sekadar pengalaman tuan-tuan lah. Ya. Masa bila? Masa hijrah Ustaz. Tunjuk arah jalan. Penunjuk arah jalan ya. Nabi Abdullah bin Huraikid. Abdullah bin Huraikid Ustaz. Huraikid. Ya, beliau ya. Tuan-tuan jangan jawab ada je tuan-tuan ya. Ustaz ada tak ada. Bagilah contoh. Ya, sebab kalau ada tak ada markah tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena bagi contoh. Ya, apa contoh dia? Contohnya Abdullah bin Huraikid. Seorang penunjuk jalan, dia tour guide ya dan dia kafir. Nabi minta dia bantuan masa hijrah. Hijrah tu ibadah. Ya dalam bab ibadah pun boleh minta tolong orang kafir. Kalau kita luaskan dalam konteks moden apa tuan-tuan? Ya. Dalam bab yang ekstrim lah kita minta tolong orang kafir bantu kita dalam ibadah. Apa contoh ni? Cuba tuan-tuan sama-sama fikir tuan-tuan ya. Jangan bagi kuliah kita ni apa kita panggil one way communication tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena bantulah. Ya. Apa contoh ya? Ustaz, masjid dekat Mekah tu pun orang luar yang buat kan? Tak semestinya Betul. orang Islam. Itu contoh ekstrim lah ya. Jadi company Germany yang contoh ya. Tapi itu clock tower contoh. Ya. Dan juga apa kita cakap batu-batu ya. Diimport daripada negara luar ya. Jadi boleh tak? Boleh, tak ada masalah ya. Masjid kampung kita je lah, tak payah pergi tempat lain tuan-tuan. Ya, yang buat tiles, yang buat apa, yang dapat projek tu kadang-kadang ya, yang paling kita kata yang paling murah mungkin ya. Murah tapi berkualiti ya orang bukan Islam. Boleh tak orang bukan Islam buat apa ni dapat projek buat masjid? Boleh, tak ada masalah. Ya. Nabi dalam hijrah pun menggunakan khidmat seorang lelaki kafir ya dalam buat masjid boleh. Tak ada masalah ya. Kerana apa? Kerana tak ada halangan tuan-tuan. Ya, tak ada oleh kerana kafir buat maka tak berkat kita kata. Memanglah kalau ada orang Islam, kontraktor Muslim, ya company orang Islam lagi baguslah. Ya, tapi kalau dah tak ada, ya orang company orang Islam tu mungkin mahal sikit, kita engage company non-Muslim boleh, tak ada masalah. Dengan syarat dia tak mengkhianati kita. Dia tak adalah buat dengan bahan binaan yang apa kita panggil, ya, yang tak menepati spesifikasi. Ya, menyebabkan bangunan tu lepas 2 tahun runtuh. Tak nak tuan-tuan.
Berapa banyak ya apa ni project manager Muslim, ya arkitek dan engineer Muslim, ya apa kita panggil civil engineer Muslim, tapi projek tak bagus, ya berapa banyak. Mat Tahfiz, ya 2 tahun banner runtuh, ya kemudian jambatan, ya 2 tahun guna tak boleh pakai lagi, bergoyang, tak stabil, ya tu banyak kes-kes macam tu tuan-tuan. Jadi tak ada kaitan, tak ada masalah, ya even kalau non Muslim kita bagi offer tu dia boleh je, ya. Yang tak boleh dia ada way around. Maksudnya apa tuan-tuan? Yang tak boleh ialah, yang tak boleh macam mana? Yang tu boleh, yang tak boleh. Tuan-tuan terbalikkan je apa Ustaz cakap tadi. Kita bina gereja mereka ke macam tu. Ya, itulah terbalik tuan-tuan ya. Mudah je contoh-contoh ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak payah fikir yang jauh-jauh. Fikir yang dekat-dekat saja ya. Tuan-tuan ni semua boleh jawab ya. Cuma macam tadilah ya. Ada orang yang memang suka jadi ya. Suka jadi apa kita panggil ya. Apa ni. Dia tak nak aktif. Tuan-tuan jangan ya. Sebab rugi ya. Sebab tu lebih baik kita pakai Facebook tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak? Ya, cuba tanya Abang Syuib. Cuba tanya apa Sister Shima. Pasal apa kita tambah ya kita punya platform ni instead of Facebook ya kita pakai Zoom tuan-tuan untuk bagi tuan-tuan bercakap, untuk bagi tuan-tuan tanya secara live ya bukan chatting semata-mata tuan-tuan. Tu gunakanlah ya. Jadi kalau kita gunakan akan lebih bagus. Tuan-tuan jangan bimbang, tak payah tunjuk muka tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh tanya soalan. Dan Ustaz tak kenal tuan-tuan pun kebanyakannya ya. Jadi yang tuan-tuan Ustaz tak panggil tu sebab tak kenal. Nanti Ustaz panggil tuan-tuan insulted pula ya. Jadi apa Ustaz ni panggil aku ya. Ustaz tak kenal minta maaf tuan-tuan ya. Tapi yang Ustaz kenal Ustaz akan panggil nama. Dan tuan-tuan at least respon sikit-sikit jadilah. Ya. Jangan diam tuan-tuan. Okey, ada apa soalan silakan. Ustaz, Ya. ada persamaan tak Jawami Al-Kalim dengan Kinanah? Jawami. Betul. Jawami Al-Kalim. Jawami ya min ain ya. Asal daripada jami' ya. Kan Ustaz sebut tadi Arabic ni dia punya rule of game singular plural. Ustaz bagi singular dia ya. Jami' jim alif min ain jami'. Plural dia jawami' ya. Ain ya jawami'. Jami' tadi apa makna? Apa Ustaz sebut tadi jami'? Apa makna jami' tadi tuan-tuan? Bukan jami' masjid tu ya. Tu jami' juga ya. Apa Ustaz sebut perkataan jami' tadi kalau tuan-tuan ingat? Komprehensif Ustaz. Komprehensif. Jami' itu makna komprehensif. Ustaz dah bagi dah tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan salin atau tidak. Tuan-tuan kena salin. Ya, unless kalau tuan-tuan genius lah. Genius ni dia dengar sekali, dia hafal, dia ingat. Tapi kalau kita above average saja tuan-tuan, walaupun tuan-tuan first class honors di universiti, tak boleh tuan-tuan. Kena salin. Nota. Kena salin. Ya, kena salin. Jadi jami' komprehensif. Jawami' dia punya apa plural tadi tuan-tuan? Jawami'. What kind of plural is that? Broken plural. Kan plural. Broken plural ya. Jadi jawami' ni komprehensif jugalah ya. Jadi jawami' al-kalim. Kalim pun sama Kak Nap ya. Kalim adalah broken plural untuk kalam. Apa makna kalam? Kalam makna cakap ya. Jadi kalim ya dia punya apa plural dia ya, broken plural untuk kalam. Soalan Kak Nap sekali lagi. Soalan saya, ada persamaan tak Jawami Al-Kalim dengan Kinanah? Kinanah, bukan kinanah, kinayah. Ustaz, Kinayah. Kinanah tu nama kabilah Arab ya, kabilah Kinanah. Kinanah tu kabilah Arab. Kinayah ya. Kinayah tu sebahagian daripada Jawami' al-Kalim. Jawami' al-Kalim ni umum. Ya, penggunaan bahasa tinggi, bahasa sedap, ya, bahasa yang cantik, ya termasuk kinayah. Kinayah tu indirectly kita cakap. Ya, kinayah tu ialah bahasa-bahasa sindiran ya, ataupun bahasa-bahasa yang indirect kita nak cakap ya. Contoh apa kinayah? Nanti tuan-tuan tak faham pula ya. Tentu tuan-tuan sebenarnya dah tahu ya, tapi mungkin tuan-tuan tak tahu dia masuk kategori apa. Kinayah apa contoh tuan-tuan ya? Kinayah ni orang datang Minang, datang rumah kita ya. Kami ya, di kalangan kami ni ada seekor kumbang ya nak datang menyunting ya apa ni sekuntum bunga di taman tuan. Tu kinayah lah tu, bahasa kinayah. Ya, dia tak cakap direct. Ya, Kak Maitun. Bang Muhammad ada beli apa ni? Tak dengar. Tuan-tuan, okey, boleh faham ya. Itu penggunaan bahasa kinayah. Kinayah ni maknanya indirect. Ya, kita cakap secara indirect sindiran ya.
Kinayah tu bahasa kiasan lah. Bahasa kiasan, betul. Ya, kita nak cakap, kita kias saja. Kita tak cakap direct. Ya, anak saya bukan kita terima kasih lah sebab tuan-tuan datang jauh-jauh, datang nak Minang. Cuma anak saya ni, ya, apa ni, masak nasi pun mentah lagi. Ya, tu kinayah lah tu. Ya, menunjukkan apa? Mana dia tak bersedia untuk berkahwin lagi. Ya, secara indirect. Itu tuan-tuan ya. Jadi adakah ya kinayah itu termasuk Jawami Al-Kalim? Ya. Tapi ya dia satu juzuk saja daripada Jawami Al-Kalim. Jawami Al-Kalim ni lagi luas lah, macam-macam lagi ya. Jadi orang ramai telah mengarang buku tentang tu, kita dah sebut tadi apa istilahnya al-muslimuna tatakafa'u. Ya, tuan-tuan ambil Ustaz terangkan satu-satu tuan-tuan. Tuan-tuan ambil makna kat situ. Ya, walaupun ada terjemahan tapi terjemahan tu secara umum. Kita bagi detail. Al-muslimun orang-orang Islam tatakafa ya dia berkongsi standard ya, berkongsi taraf ya, mana sekufu dima'uhum ya, darah mereka. Maknanya tak ada orang yang darahnya lebih mulia daripada orang lain, tak ada tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Ya, sebab manusia sama di sisi Allah ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, dalam surah Al-Hujurat kan, bahwasanya ya umat Islam ni adalah bersaudara. Jadi dia walaupun dia raja, dia sultan ya, dia bangsawan, tak ada beza tuan-tuan. Kalau dia sakit pun orang bawahan boleh bagi darah pada dia. Bila dia masukkan darah orang bukan Islam contoh, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya, even kalau orang bukan Islam dia derma, dia punya apa kita panggil ya, buah pinggang dia ya, ataupun mata sebelah ya, ataupun paru-paru ke apa sebagai contoh. Mana-mana yang boleh dikongsi lah ya, di apa kita panggil ya, didermakan ya. Apa ni, derma organ contoh. Mana-mana yang boleh dimanfaatkan boleh. Ya, tak ada masalah tuan-tuan ya. Cuma macam tadi mungkin tak ada kesan. Sikit sebanyak pasti ada kesan. Itu ada banyak kajian dalam jurnal tuan-tuan ya, medical journal. Ya, orang yang pakai ya jantung orang lain ya, ataupun apa-apa bahan daripada anggota organ daripada orang lain. Ada kesan tak pada dia? Ya, sikit sebanyak ada kesan. Ya, sebab setiap organ manusia ni dia menyimpan data tuan-tuan. Dia menyimpan data ya. Buktinya nanti tuan-tuan tanya pula, buktinya senang, surah Yasin aja. Ya, surah Yasin ayat 65 kan. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ya, pada hari kiamat nanti ya, nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan bercakap. Sebab apa tangan boleh bercakap? Sebab tangan ada menyimpan rahsia ya. Tangan boleh bagi tahu, akulah yang meluluskan ya apa ni, kilang arak ni. Akulah yang meluluskan apa kita panggil ya, perkara-perkara yang tak elok. Aku juga yang bertasbih, aku juga yang angkat takbir, aku juga yang menderma, aku juga dia ada simpan ya. Dia ada dia punya data dia tuan-tuan. Ya, dia ada apa kita panggil, ada microchip dia tuan-tuan yang Allah buat. Sebab tu tangan boleh bercakap. Ya, waktu kalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun ya, dengan apa yang mereka buat masa di dunia dulu. Jadi ayat ni secara umum ya memberi dalil bahawasanya ya semua anggota badan kita ni ada peranan dia. Ya, dia ada data yang dia simpan tuan-tuan. Ya, cuma bagaimana itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang Maha tahu. Okey ya, jadi ada tak kesan kalau jantung orang medical journal ya di dunia ni pun dah tunjuk contoh tuan-tuan ya. Ustaz nak sebut banyak tuan-tuan ya. Satu kita sebut Quran cukuplah. Ayat 65 kalau tak salahnya, tuan-tuan boleh tengok ya, 65. Ya, rasanya betul. Surah Yasin surah 36 ya, ayat yang ke-65 ya. Nak buktikan saja. Surah Yasin ayat 65. Betul tak? Betul tuan-tuan ya. Betul 65. Alhamdulillah ya. Okey, tuan-tuan salinnya nanti balik tengok balik ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, bukti mengatakan manusia ni ada data yang disimpan dalam tubuh dia. Ya, ada memory dia tuan-tuan. Jadi memory itu akan keluar balik ya. Kita punya jari jemari, mata kita, telinga, hidung dan sebagainya. Ya, jantung dah tentulah ada tuan-tuan. Ya, dia akan simpan, ada memory dia. Memory itulah yang akan cerita balik ya. Seolah-olah dia akan dedahkan balik ya. Jadi kalau kita guna organ kita untuk baik, baiklah. Tapi kalau kita salah guna, kita minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan memory itu di-delete ya, memory itu kita panggil ya, dibuang sebagai contoh ya. Kerana Allah Maha berkuasa. Allah boleh buat segala sesuatu.
Kemudian sambung dia apa? Ya. Yas'a bizimmatihim. Zimmah tadi kita sebut zimmah. Zimmah maknanya orang kafir yang duduk bawah jagaan orang Islam, yang diberi perlindungan. Ya, oleh orang yang paling rendah kedudukannya di kalangan mereka adalah sama dengan yang diberikan kepada orang lain. Jadi adnahum yang paling rendah di kalangan manusia. Wa yujiru alaihim ya aqsahum. Ini tambahan di situ ya. Jadi maknanya zimmah ni ya, zimmah ni mana perlindungan Allah bagi sama saja. Negara umat Islam dia akan bagi kepada raja ke, sultan ke, ya orang biasa ke, ya. Jadi mereka tak peduli kedudukan. Yang paling rendah pun ia adalah sama dengan yang diberikan kepada orang lain, sama. Tak ada beza, tuan-tuan. Yang terakhir mereka adalah seperti tangan yang satu dalam menghadapi selain mereka. Wa yujiru alaihim aqsahum wa hum yadun ala man siwahum. Jadi umat manusia sebab dia bersaudara, ya, utamanya orang Islam, dan dia ya boleh tolong satu sama lain, saling apa ni lengkap melengkapi, ya. Dia complement each other, tuan-tuan. Ya, jadi itu dia punya cerita. Jadi perkataan Nabi annasu ka'asnanil musyud, ya. Nabi bagi contoh. Ya, dalam hadis lain disebut mission, ya, mishtun. Mishtun tu adalah tikat. Ya, annas umat manusia itu digambarkan oleh Nabi, ya, ini secara tak langsung lah, ya, contoh. Ya, ka'asnan seperti gigi-gigi sikat. Ya, umat Islam ni macam gigi sikat, ya. Jadi bila digigi sikat tu dia saling bantu membantu. Ya, dia help each other, tuan-tuan, ya, shoulder to shoulder kita kata. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga almar'u ma'aman ahabba. Ini bagi contoh. Seseorang manusia individu itu dia bersama dengan orang yang disayang masa di dunia. Dia kan ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, kata Rasulullah, ya. Mata sa'ah bila berlaku apa ni kehancuran, ya, kiamat ni bila berlaku. Ya, dia tanya 3 kali, Nabi tak jawab sebab Nabi tengah sibuk buat benda lain. Lepas Nabi selesai, Nabi tanya balik, siapa yang man huwa qail, siapa yang bercakap tadi? Ya, dia pun kata ana ya Rasulullah. Ya, tanya apa tadi? Tanya ya bila berlaku kiamat, ya. Nabi kata, Nabi tak jawab lagi, Nabi tanya dia soalan. Nabi kata, apa yang kamu prepare untuk berhadapan dengan kiamat? Ya, what have you prepared? Ya, apa kita panggil untuk apa? Untuk berhadapan dengan kiamat tu. Maka dia pun cakap, ya, aku tak ada buat apa-apa persediaan pun. Ya, melainkan aku cinta Allah dan Rasul je, dia kata. Dia kata macam tu. Ya, mana dia merendah diri tu. Bukan mana dia tak sembahyang, tak puasa dah. Ya, tapi dia nak bagi tahu, aku tak buat banyak pun. Yang wajib-wajib tu buat, ya, yang haram aku tinggal, ya. Tetapi yang penting aku kasih dan sayang pada Allah dan Rasul. Nabi pun kata, ya, Nabi kata almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang individu itu bila dibangkitkan di akhirat besok, dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia sayang, dengan Nabi dia, dengan Rasul dia, ya. Jadi secara tak langsung maknanya luas. Ya, Nabi punya cakap short, ya, short and sharp, ya. Tapi orang faham. Itu yang ketiga, tuan-tuan. Ada soalan so far? Ini sebab ni semua bahasa kinayah ni. Ini bahasa Jawami Al-Kalim. Kalau tuan-tuan tak faham, saya ulang. Ada apa? Ustaz, soalan yang tentang anggota badan bercakap di hari kiamat, Ustaz. Ya. Kalau macam kaki palsu, Ustaz? Kaki palsu tak tahulah, ya, dah tentulah tak ada memory kan, ya. Sebab Allah cipta yang original, ya. Setakat kita punya pengetahuan berdasar pada tadilah, ya. Sebab ayat tadi pada hari kiamat besok, ya, mulut akan dikunci, ya, sebab mulut boleh membohong kan. Tetapi tangan akan bercakap. Tak adalah merujuk pada tangan palsu kan, tangan betul, ya. Tapi kalau Allah nak buat boleh je. Berdasar pada ayat tadi semata-mata, ya, organ kita, ya, organ yang bersama dengan kita, ya. Tapi macam tadilah, ya, macam Sister Shima tanya tadi. Oh, kalau gitu orang yang hilang kaki, ya, dua-dua kaki dia kaki palsu, lepas tu dia buat jahat, selamatlah dia. Sebab kaki tu tak boleh jadi. Ustaz tahu, ya, tuan-tuan akan tanya macam tu, ya. Wallah alam tak tahu, ya. Tapi macam tadilah, ya, apa ni kaki tu hanya sebahagian daripada saksi, ya. Tapi yang ditulis oleh para malaikat, ya, yang disaksikan oleh makhluk-makhluk yang lain tu dia bukan ada satu cara je apa kita panggil, ya. Dia punya recording tu bukan hanya melalui tubuh badan anggota organ kita saja. Ya, macam-macam lagi apa kita panggil, ya, macam-macam lagi sumber yang ada. Ya, bukan satu je. Macam CCTV lah kita kata. Ya, bila CCTV kita tengok, ya, dia akan jadi saksi ni semua tuan-tuan masuk kulit, ya, betul. Ya. Jadi semua, ya, semua. Dalam ayat lain pun ada cerita tentang kulit tu kan, ya, mungkin apa Syarin tadi, ya, mungkin boleh share kalau jumpa ayat dia tu kan.
Ya, Fussilat 21, 22. 21, 22. 21 apa? Surah 21. Tak Fussilat surah Oh, 41. 41. Ayat Ayat 20. 21, 22. Okey, kita tengok ya. Fussilat surah 41. Ya. Ayat yang ke 21. 21, 22. Okey ya. Cuba tuan-tuan tengok Fussilat surah 41. Muka surat berapa? Apa ni apa? Terus tengok ya muka surat apa ayat 21 22 muka surat 479. Ya waqalu li juludihim. Ya, terima kasih ya Syarin. Tuan-tuan boleh buka muka surat 479 Quran ya. Kalau tak ada pakai apps Quran terus je buka Fussilat surah 41 ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waqalu dan mereka berkata ya kepada siapa? Li juludihim, kepada julud. Julud tu pun macam biasalah tuan-tuan ya, dia broken plural. Ya, kalau dia singular jildun. Ya, jamaknya julud ya, menunjukkan kepelbagaian sebab macam kulit ni macam-macam. Kulit muka, kulit tangan, kulit kaki, ya, kulit bahagian belakang dan sebagainya. Jadi mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina. Mengapa engkau ya jadi saksi ke atas kami? Ya, pasal apa? Diam-diam sudahlah. Ya, tak payah ceritalah. Ya, macam kita lah kan, ya. Kita buat satu kejahatan, ya. Kemudian ada orang nampak, ya. Bila orang tanya siapa buat ni, ya, kita pun diam. Ya, tiba-tiba ada orang nampak, ada orang tu jadi saksi pula. Kita tak nak macam tu, ya. Jadi kulit kita akan jadi saksi. Qalu, ya. Apa dia? Qalu, ya. Mereka pun berkata, Antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Jadi kulit mereka berkata, yang menjadikan kami dapat bercakap ni adalah Allah. Ya. Jadi apa ni, Allah lah allazi antaqa kulla syai'in. Allah lah yang membuat setiap anggota badan, ya, kulit dan sebagainya boleh nutuk. Nutuk ni bercakap. Antaqa, ya, membolehkan supaya bercakap. Wa huwa khalaqakum, dialah Allah yang telah mencipta kamu awal marah, pada kali pertama, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu kembali. Jadi Allah yang buat. Jadi jangan salahkan kulit. Ya, kulit hanya saksi saja. Ya. Wa ma kuntum ya tastatiruna. Kamu tak boleh nak istitar. Ya, istitar maknanya kamu tak boleh nak sembunyi. Ya. Yashhadu alaikum, tak boleh nak sembunyi supaya anggota badan tak bersaksi atas kamu, tak boleh. Sam'ukum, ya, pendengaran kamu. Wala absarukum, ya, tidak juga penglihatan kamu. Wala juludukum, tidak juga kulit-kulit kamu, mata, telinga, pendengaran, ya, dan juga kulit, ya, semuanya. Walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya, kamu dulu ingat selama ni bahawasanya, ya, Allah tidak tahu kebanyakan apa yang kamu buat. Ya, Allah pendetilannya, ya, cukup hebat. Ya, Allah bukan hanya tahu on the surface, ya, bukan tahu secara makro, Allah juga tahu secara mikro. Ya, sebab tu disebut Allah ini latifun khabir. Ya, innallaha kana latifan khabiran. Sesungguhnya Allah itu latif. Latif maknanya Allah tahu secara mikro. Khabir, Allah tahu secara makro, tuan-tuan. Ya, jadi dia punya pendetilan tu dalam pengetahuan Allah. Ya, kita tanam pokok mangga depan rumah kita. Ya, kita hanya tunggu masak. Ya, orang tanya kita, tahun ni punya buah dengan tahun lepas, tahun ni alhamdulillah lebih banyak Ustaz. Ya, berapa banyak, berapa persen apa ni lebih banyak pada tahun lepas? Kalau tanya persen saya tak tahulah Ustaz. Ya, taklah maksudnya macam tahun lepas berapa biji dapat? Tahun lepas dalam 100 lebih 100. Tahun ni lebih 100, berapa beza? Saya tak tahu. Allah tahu semua detail. Ya, Allah tahu bukan mangga yang masak, mangga tak masak. Allah juga tahu berapa banyak daun yang gugur setiap hari. Tak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Ya, kullu waraqatin, ya, setiap daun yang gugur, ya, yang apa gitu bang, yang tasqutu, ya, yang gugur, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, ya, itu ada cerita, ya. Jadi ayat yang ke-22 ni kalau Ustaz tengok dalam asbab nuzulnya tuan-tuan, ya, Abdullah bin Mas'ud sebut, ya, bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang Quraisy dan seorang, ya, daripada Bani Saqif. Bani Saqif ni adalah orang Taif, ya, yang duduk atas bukit tu. Ya, Taif daripada Mekah 96 km tuan-tuan. Ya, 96 km maknanya 60 batu. Sebab satu batu 1.6 km. Ya, jadi maknanya 10 batu, ya, 16 km. 100 batu
160 km. Ya, 100 batu. Kalau 50 batu bagi 2 lah, 80 km. 80 campur berapa? Campur 16, ya. 96 km, ya. Jadi dia punya jarak tu, ya. 60 km. 60 km, 60 batu, 96 km. Okey, itu Ustaz punya congak bodoh-bodoh je lah, tapi betul, ya. Bodoh tak apa tuan-tuan, tapi jangan salah. Ya, kaedah dia, ya. Itu yang penting. Jadi Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang Quraisy dan seorang Bani Saqif yang saling berbantah di Baitullah. Jadi mereka ni bergaduh, ada bertekak, ya. Sebab orang Taif, orang kaya juga. Orang Quraisy pun orang hebat-hebat, bangsawan. Kadang-kadang mereka taklah kaya, tapi mereka mulia kerana mereka penjaga Kaabah. Mereka yang bagi minum jamaah umrah, jamaah tawaf, jamaah haji. Mereka yang jaga keselamatan dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Kemudian apa yang berlaku? Salah satu dari mereka berkata, bagaimana pendapatmu? Apakah Allah mendengar setiap perbicaraan kita? Yang lain menjawab, jika kita berbicara keras, Allah akan mendengar. Dia kata, jangan cakap kuat-kuat, bisik-bisik. Kalau kita cakap kuat, Allah dengar. Ya. Namun, jika kita berbisik-bisik, Allah tak akan mendengar. Riwayat Imam Muslim, ya, juga disebut dalam Sunan At-Tirmizi dan Kitab Musnad Ahmad. Jadi itu asalnya, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya kita tak boleh nak sembunyi, tak boleh. Tak ada apa yang kita boleh sembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana semuanya ada recording, semuanya ada memory. Sama ada tangan kita, kaki kita, mata penglihatan kita, ya, telinga kita, tak disebut mulut. Kerana mulut boleh berdusta, tuan-tuan. Kerana dusta datang daripada mulut, ya, biasanya percakapan kita, ya. Itu cerita dia. Okey, ya, ada apa soalan? Silakan. Terima kasih apa Syarin. Ya, kongsi apa ni posisi ayat tadi, ya. Jadi tuan-tuan boleh gabunglah ayat surah Yasin 65 campur dengan ya cerita tentang kulit tadi, cerita tentang penglihatan dan pendengaran. Dalam ayat surah Fussilat surah 41 ayat 21 dan ayat 22, senang ingat. Surah 41 Fussilat ayat 21. Campur dengan selepas dia ayat 22. Ceritanya Abdullah bin Mas'ud, ya, riwayat, ya, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan At-Tirmizi dan juga dalam Musnad Imam Ahmad, cerita bagaimana ada dua orang, ya, bertengkar. Seorang Quraisy Mekah, seorang lagi ialah Taif, Bani Saqif dipanggil. Bani Saqif tu orang Taif yang baling batu ke Nabi, tuan-tuan. Ya, mereka mulia juga. Kerana mereka tu duduk di tempat sejuk, ya, ada tempat tanam buah-buahan dan juga tempat yang dijadikan sebagai lokasi rekreasi. Ya, orang pergi Mekah, ya. Jadi biasa kita dah jadi biasa orang pergi Taif. Kerana Nabi pernah ada pengalaman di Taif, ya, 2 kali. Dan ada kubur, ya, masjid dan kubur Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, yang duduk di sana, dia tak duduk di Mekah, ya. Sebab tu kita cerita tadi dalam Stories of the Prophet tadi, ya, antara sebab mengapa Qatadah, ya, yang buta tu, budak buta tadi, lahir buta tadi, ya, yang dia duduk dan besar di Basrah, ya, Basrah Iraq, dia tak berkesempatan jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Kerana Qatadah lahir tahun 61 Hijrah, sedangkan siapa tadi, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas meninggal tahun 68. Jadi mereka ada 7 tahun aja. Ya, sedangkan masyarakat duduk di padang pasir ni, mereka selalu mula-mula, ya, keluar negara mereka adalah untuk pergi haji, untuk pergi umrah. Dan biasa mereka pergi setelah berusia 10 tahun. Contoh Al-Imam Al-Bukhari, mula-mula dia keluar daripada Uzbekistan ialah ketika usianya 10 tahun. Dia ikut mak dia pergi buat haji. Dia ikut keluarganya pergi buat haji. Ya, kemudian barulah duduk di Mekah, belajar dengan ulama-ulama Mekah, pergi ke Madinah dan seterusnya, tempat-tempat lain. Ya, jadi ketika Abdullah bin Abbas meninggal, ya, pada waktu tu Qatadah baru berusia 7 tahun. Jadi kemungkinan dijumpa tu kecil sangat, tuan-tuan. Dan memang tak ada riwayat mengatakan dia jumpa. Dia hanya jumpa anak-anak murid Abdullah bin Abbas. Ya. Lebih-lebih lagi, kalau dia pergi Mekah sekalipun, Abdullah bin Abbas tak duduk di Mekah. Abdullah bin Abbas duduk di satu tempat di atas bukit Taif yang jaraknya 96 km, ya, ataupun 60 batu daripada Mekah. Jadi maknanya kalau kita tengok bukti-bukti fizikal pun, ya, tak memungkinkan Qatadah itu ambil hadis ataupun dengar ayat Quran direct daripada Abdullah bin Abbas. Ya, itu kita dah buktikan tadi dalam buku Stories of the Prophet oleh Ibnu Katsir. Okey, tuan-tuan, ada apa soalan? Silakan. Ada apa lagi? Ada, tak ada? Kalau tak ada kita sambung, ya. La khaira fi suhbatin man la yara laka ma tara lahu. La khaira, tidak ada kebaikan. Ya, fi suhbatin, untuk bersahabat.
ya, dengan man la yara laka, orang yang tidak memandang dirimu sebagaimana kamu memandang dirinya. Ya, kita muliakan orang, orang tu tak muliakan kita. Tak ada masalah, kita boleh berkawan dengan dia, ya, tapi tak ada kebaikan. Kebaikannya hanya pahala sajalah, kita dapat pahala, ya. Contoh kita bagi salam ke orang, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak jawab. Ya, tapi bila dia bagi salam, dia nak kita jawab. Ya, jadi rugilah, ya. Sebab apa? Sebab kita tak boleh bagi dia pahala kerana dia tak jawab. Dosa lagi ada. Ya, jadi maknanya tak boleh one sided, tak boleh. Ya, dia kena dua-dua pihak. Dia ada apa kita panggil, ya, willing buyer, willing seller lah. Ya, dia kena ada dua-dua pihak. Dua-dua pihak win-win situation kena ada macam tu. Jadi itu juga ya disebut sebagai balaghah Nabi. Mahalaka imruun ya arafa qudratan. Jadi mereka yang mengetahui kemampuan dirinya tidak akan binasa. Ya, mahalaka, tidak, ma di situ ma denial, ya. Ma dalam bentuk penafian. Mahalaka imruun, ya. Tidak akan binasa, tidak akan rugi seseorang individu. Imruun tu individu, ya. Lelaki baik, perempuan baik, boleh dua-dua, ya. Arafa qudratan, ya, yang apa, ya, yang apa kita panggil, yang tahu kekuatan dia. Kalau dia tahu kekuatan macam kita lah, kita tahu kita punya limitation kan, kita tahu, ya. Kalau language ke apa, okey, kita boleh, ya. Kalau bab sejarah mungkin kurang, kalau matematik boleh, sains okey, ya. Jadi kita dah tahu kita punya kemampuan. Macam kita tahu anak kita juga, ya. Sebab tu kita tahu dah. Ya, jadi anak kita ni minat sains, minat matematik, ya, mungkin dia boleh pergilah untuk buat biomedik, ya, untuk medik ataupun buat engineering contoh kan, ya. Tapi kalau anak kita sains subjek tak minat dan kita tahu dia pun sangat terbatas tapi bahasa dia bagus. Ya, mungkin dia buat linguistik, ya, mungkin dia buat foreign language, ya, macam itulah tuan-tuan. Kita buat observation pada anak kita buat evaluation, ya. Jadi bila dia nak sambung belajar, kita tak adalah paksa. Oleh kerana kita apa kita panggil communication engineer, kita pun nak anak kita macam tu, tak boleh tuan-tuan. Kita kena tengok minat dia. Dan kita tengok kecenderungan dia daripada kecil, ya. Okey, itu apa ni, seterusnya apa lagi? Ya, Ya, soalan Ustaz. ya, silakan. Jadi yang hadis Rasulullah SAW kata tiada kebaikan bersahabat dengan orang yang tidak memandang dirimu sebagaimana kau memandang dirinya ini. Ya. Saya terfikir, sometimes we look up upon certain leaders and things like that, kan? Tapi bila kita cuba mendekatinya, misalnya dia tak ambil indah pada kita, so that means don't make effort to be close to that person lah, ya. Tengok jugalah, ya, mungkin macam tadilah, ya, Ustaz bagi contoh tadi, seorang lelaki datang jumpa Nabi. Ustaz faham apa ni Sister Shima punya apa tu, ya. Cuma contoh tadi kan, lelaki dia datang punya Nabi, dia pun tanya soalan. Dia kata, bila berlaku kiamat ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Yang kedua, bila berlaku kiamat? Nabi tak jawab lagi. Bila berlaku kiamat? 3 kali Nabi tak jawab. Kerana Nabi tengah attending something else. Ya. Even ingat tak masa apa kita panggil, ya, masa Abdullah bin Umi Maktum yang buta tu datang jumpa Nabi kan. Dia tanya, ajarkan aku ayat yang turun pada hari ni, ya. Dan Nabi berpaling dan bermuka masam. Kemudian Allah tegur Nabi kan. Ya. Jadi maksudnya jangan buat prejudgment dululah, ya. Jangan terus buat apa ni keputusan bahawasanya oh ni tak boleh pakai punya leader. Tak boleh juga. Kena tengok keadaan lah, ya, sebab lepas daripada Nabi selesai attending tu apa tadi, ya, orang yang datang jumpa Nabi, mungkin kabilah-kabilah yang penting datang, Nabi tanya balik, siapa yang bertanya tadi? Sebab Nabi tak jawab. Tapi sebab Nabi ada perkara lain pada waktu tu. Ya. Kemudian Nabi pun tanya dan orang tu datang, dia tanya soalan dan Nabi jawab, ya. Dan Nabi jawab dengan memuliakan orang tu. Ya. Dia tanya bila berlaku. Nabi tak boleh jawab, Nabi tak kata apa tanya soalan-soalan macam ni, ya. Ini soalan buang masa, Nabi tak kata. Nabi kata apa? Nabi kata, apa yang kamu sediakan untuk menghadapi kiamat? Nabi tanya dengan baik, ya. Dia pun cakap, ya Rasulullah. Dia tahu Nabi cakap macam tu dengan apa kita panggil, ya, dengan bahasa yang sangat baik. Dia pun jawab. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada buat apa pun. Sedangkan dia ni kaki solat, kaki puasa, kaki sedekah. Tapi jawapan dia cuba tengok, ya. Aku tak buat apa pun, melainkan aku cinta Allah dan Rasul. Nabi pun muliakan dia. Nabi kata apa? Ya, seseorang itu nanti bila dibangkitkan di akhirat, dia akan dibangkitkan bersama Allah dan Rasul. Maknanya dia dibangkitkan bersama orang yang dia sayang. Meaning Allah dan Rasul lah. Ya. Jadi maknanya kita tak boleh juga nak buat keputusan, ya, bahawasanya oh, ya, kita bercakap, kita sokong dia selama ni, tiba-tiba dia buat tak layan dengan kita, ya. Ustaz rasa tak boleh terus kita buat macam tu, tak boleh lah. Simply kita nak buat macam tu tak boleh. Mungkin ya keadaan dia mungkin tak mengizinkan, kita tak tahu cerita. Ya, cuba lagi lah. Ya, mungkin
waktu tu dia tak boleh nak layan kita, mungkin dia ada masalah tertentu kan, ya mungkin sekali lagi ke try lagi lah. Itulah kalau Ustaz boleh respon, ya mungkin tuan-tuan kurang setuju, tuan-tuan boleh bagi alasan lain, tak ada hal. Okey je Ustaz, open. Boleh je. Kak Syimah macam mana rasanya? Okey. Okay, fair enough, fair enough. Yeah. Ya, ada lain silakan tuan-tuan. Ya, ni bahasa-bahasa tinggi tuan-tuan ya. Nak tunjuk Nabi ni bukan hanya apa kita panggil bercakap bahasa-bahasa orang kebanyakan saja. Tapi Nabi boleh sesuaikan ya. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa Nabi kata ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Khatibun nas. Kita bercakap dengan satu orang manusia itu ya ala qadri uqulihim. Ya, berdasar kepada dia punya level of thinking. Jadi kalau kita bercakap dengan orang kampung, ya, kita kena guna bahasa yang orang boleh faham. Ya, terutamanya penceramah lah kalau Ustaz. Ya, mungkin ceramah di kawasan kita kata ya orang kampung. Ya, maknanya yang tapi orang kampung tempat Ustaz tak boleh ya, sebab orang kampung Ustaz ni ya kebanyakannya graduate. Ya, kebanyakannya beli tanah orang sini. Ya, mereka ni pensioner, pencen Petronas, pencen TMB, pencen TM. Ya, beli tanah kat sini, duduk kat sini. Dan mereka ni apa CEO company, GM ya, paling kurang pun manager level lah ya. Duduk di sini. Jadi kalau kita ceramah apa ni rendah-rendah tak dia boring pula ya. So kita kena sesuaikan lah. Tapi dah tentulah beza level dia kan dengan orang Bukit Damansara mungkin, dengan orang Bukit Jelutong, dengan Taman Tun ya, dengan orang Subanjaya, USJ dah tentulah lain. Jadi kita kena sesuaikan ya. Kita tengok siapa yang datang. Sebab tu budak-budak kecil ya, ustaz paling susah je kalau ceramah kepada budak-budak sekolah rendah. Memang kalau boleh nak elak ya, sebab tak mampu. Ya, pasal budak-budak sekolah rendah ni kita tahulah, kita cakap 10 minit, masuk minit ke 11 dia dah tak fokus dah. Macam mana kita nak buat? Ya, kita kena gunakan banyak apa ni alat bantu mengajar. Ya, apa kita panggil ya? ABM, ya alat bantu mengajar. Kerana apa? Kerana kalau tidak nanti dia tak boleh nak fokus. Ya, bukan senang ya. Dan kita tak boleh ajar benda-benda tinggi ya. Contoh kita tak boleh cerita tafsir Quran, ya tafsir hadis dia tak faham. Ya, kalau kita nak suruh dia menghafal senang. Ya, ada masuk apa ni lagu-lagu sikit, ada apa? Kita panggil ada lagu-lagu apa istilahnya ya, lagu-lagu rakyat contoh ya. Benda-benda macam tu yang boleh bantu dia ya. Kalau kita sebut cerita Juwairiyah contoh. Ya Ustaz, contoh kita kata Juwairiyah ya. Juwairiyah ni adalah isteri Nabi. Jadi dia akan tanya yang pertama, tak pernah dengar pun Juwairiyah. Kalau Khadijah dengar biasalah kan. Khadijah isteri pertama. Dah tentulah ya, paling lama dengan Khadijah. Yang lain-lain dia tak dengar Juwairiyah, kita kata ada ya. Salah seorang isteri Nabi tu nama Juwairiyah. Ya, dan Nabi ya bila Juwairiyah masuk Islam, sebab dia ni orang Badui, knowledge dia tak tinggi ya, bukan macam isteri Nabi yang bangsawan-bangsawan Quraisy ni. Jadi Nabi ajar dia zikir. Ya, Nabi ajar dia zikir ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati, kita ajar kan. Tapi budak-budak ya mungkin dia lebih senang kalau kita bagi lagu sikit, walaupun Nabi tak ajar macam tu. Ya, tapi kumpulan nasyid ada buat dan kita tengok tak adalah salah. Ya, yang salah tu kalau berlagu-berlagu sampai lupa mesej yang disampaikan oleh Nabi. Ya, buat lagu sikit ya. Ambil Raihan punya ataupun kumpulan Hijaz, bukan Raihan, Hijaz. Ya, masukkan sikit elemen apa kita panggil lagu ya dalam dan budak-budak lebih senang ingat. Ya, mungkin dia tak ingat apa makna dia, tapi sampai satu tahap ya, bila dia masuk sekolah menengah, dia ingat, dia kata dah pernah hafal dah. Subhanallah wa bihamdi, baru kita bagi makna. Maha suci Allah ya, aku memujimu wahai Allah. Ada khalqi, sebanyak makhluk yang kau cipta dalam alam ni, itulah banyak itulah aku memujimu ya Allah. Ya. Apa ni waridha nafsihi, sebesar ridamu terhadap hamba-hambamu ya Allah. Wa zinata arsyihi, ya seberat arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak perkataan-perkataan yang baik yang datang daripada-Mu wahai Allah. Jadi kita bagi makna dan bagi dia kefahaman tu bila dia dah besar sikit. Masa kecil tak sesuai. Jadi macam itulah manusia tuan-tuan ya. Kita bercakap berdasar kepada kemampuan akal, dan Nabi sebut khatibun nas ala qadri uqulihim. Bercakap ya, berbual, berkomunikasi dengan umat manusia, dengan siapa saja ala qadri uqulihim, berdasar kepada kemampuan akal mereka. Kalau yang kita bercakap tu filosofer ya, kita guna bahasa filosofikal lah. Ya, kalau orang fiqh kita bercakap fiqh. Ya, kalau orang tu mungkin orang hadis, ya, orang apa, kita ikut kemampuan dia. Ya, cuma kalau dalam majlis tu ada semua pihak, tu susah lagi lah. Ya, susah lagi. Sebab apa? Sebab kita bercakap filosofikal sangat nanti dia tak faham.
Ya, kita cakap fiqh sangat, mungkin ada yang philosophical tak mau dengar pula. Jadi payah. Ada cabaran tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah. Ya, bila kita diberi tanggungjawab ya untuk bercakap, untuk present paper dan sebagainya, kalau boleh kita kenal audience tu siapa lagi bagus. Ya, kita kenal members of the floor. Bila kita kenal kan senang. Ya, kita tahu mereka ni student universiti ke, mereka ni pekerja mahir ke, mereka ni apa. Jadi senang. Kalau ustaz biasa kita buat homework dululah, kita tanya siapa yang hadir ni, ya. Dan kita kena buat, memang kena buat homework, kena well prepared lah tuan-tuan, ya. Kena buat preparation, some sort of preparation. Sebab apa? Sebab kalau tidak nanti ya kita mungkin tak dapat ya memberi apa kita panggil, memberi yang terbaik untuk mereka. Itu jelah secara umum, ya. Okey, al-mustasyaru mu'taman. Ya, penasihat adalah orang yang dipercayai. Ya, penasihat. Ini kalau kita tengok, ya ada kisah ya dalam Syama'il Muhammadiyah. Ya, riwayat Imam At-Tirmizi, bagaimana Nabi ya suatu hari Nabi keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Mereka lapar. Ya, pada waktu tu mereka lapar dan mereka pergi ke rumah seorang sahabat Nabi. Ya, tak ingat nama sahabat tadi. Ya, tapi Nabi sampai ke rumah mereka bersama dua sahabat tadi. Isteri tuan rumah kata suami dia duduk di ladang, duduk di kebun lah. Ya, maka Nabi dan apa ni ya, dan ketiga-tiga ni tunggu, tak apalah, tunggu kejap. Bila dia balik ya, bila dia balik tu ya, ada dua riwayat, satu kata dia tunggu Nabi, mereka tunggu dia balik, satu lagi mereka pergi ke kebun dia. Ya, mungkin yang lebih munasabah pergi ke kebun lah ya. Jadi bila sampai di kebun ya, maka gembiralah lelaki tadi melihat tiga sahabatnya datang ya, Nabi, Abu Bakar dan Umar ya. Dia pun cantas satu dahan apa ni kurma bagi Nabi makan ya. Cuma Nabi tak makan rutop saja sebab Nabi minat rutop. Tapi Nabi makan juga tamar yang kering dan Nabi makan juga apa ni, apa kita panggil ya, apa balah ya, balah tu yang masih kelat tu, yang merah-merah tu ya. Kemudian apa ni, dia sembelih kambing bagi makan Nabi. Setelah tu Nabi pun tengok dia bersusah payah. Nabi tanya, tak ada pembantu ke? Nabi tanya. Dia kata tak ada pembantu lagi. Nabi kata macam inilah. Esok kalau berlaku peperangan, kalau dapat hamba sahaya, ya, engkau datang, aku akan bagi engkau. Ya. Jadi bila peperangan selesai, dia pun datang jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah ada janji dulu nak bagi pembantu pada aku, hamba. Ya. Nabi kata ada dua orang ni tinggal. Ya. Jadi Nabi kata pilihlah. Ya, Nabi suruh dipilih. Ya. Maka lelaki tadi kata, Rasulullah lah pilih untuk aku. Nabi suruh dipilih, tapi dia suruh Nabi pilih balik. Jadi Nabi kata al-mustasyaru mu'taman. Ya, orang yang diminta nasihat, ya, diminta buat keputusan adalah orang yang mu'taman, dipercayai. Maka Nabi pun kata ambillah si A ni. Ya, pasal apa ambil si A? Kerana aku tengok A ni solat. Ya, mana dia ni orang Islam, ya. Cuma tapi kena tangkap sebab macam tadilah. Macam dalam perang Badar, ya, ada orang Islam yang kena tangkap. Dia Muslim tapi kena tangkap. Ya, kerana dia duduk di pasukan Abu Jahal. Bukan dia nak geng Abu Jahal, tak, tapi kerana dipaksa. Jadi orang macam tu, ya, dia kena tahan. Jadi Nabi kata ambil yang ni, dia ni sembahyang. Dan berlaku adil lah kepada dia, buat baik pada dia. Walaupun dia hamba sahaya, kamu kena buat baik pada dia. Jadi orang tu pun balik, ya, bawa lelaki tadi kepada isteri dia, yang dia hamba tadilah. Isteri dia pun tanya, Rasulullah kata apa? Ya, Rasulullah kata, ya, apa ni, orang ni baik, ya, dia sembahyang dan sebagainya, dan kita diminta berlaku baik pada dia. Isteri dia kata, kita tak akan dapat berlaku baik dengan dia melainkan kita bebaskan dia. Suami kata, kita pun bebaskan dia. Ya, jadi maknanya cuma tak ada cerita sama ada lelaki tadi setelah bebas dia tetap duduk bersama lelaki yang sahabat Nabi tadi ataupun tidak. Tapi yang pasti, ya, perkataan al-mustasyar mu'taman ni dalam konteks yang lebih luas. Ya, di sini dipilih saja ustaz yang kena ceritalah apa di sebalik perkataan tersebut. Itu contoh dia, ya, al-mustasyar mu'taman. Okey, ya. Ada soalan tentang cerita lelaki tadi, ya, cerita nanti ustaz kena carilah, ya, siapa lelaki tadi, ya. Kalau ustaz boleh jumpa nanti insya-Allah ustaz. Kalau ada soalan silakan. Ada apa nak tanya? Okey, faham, ya? Al-mustasyar mu'taman tadi, faham, ya? Boleh faham Kak Nat? InsyaAllah boleh Ustaz. Tak tengok, ya, siapakah nama orang tu, ya. Maksudnya boleh dapat ni. Sambil-sambil ustaz cari ni maklumat ni, boleh tanya dulu apa-apa. That means penasihat tu must always be a Muslim, Ustaz, ya? Ya, betul. Tapi macam tadilah, tengok subjek lah.
Ya, macam tadi kan Ustaz kata, ya, kita ada company dan kita ambil business partner. Business partner tu kita ambil sebab kemahiran dia dalam bidang marketing dan dia non-Muslim. Ya, boleh tak kita, tak boleh, kita kena ambil Muslim. Kalau ada Muslim available in the market, baguslah. Tapi masalahnya yang Muslim mungkin tak cukup experience, ya, tak cukup pengalaman, ya, tak cukup kemahiran, ya. Kita nak orang yang qualified, ada MBA dalam marketing contoh. So yang ada cuma Chinese, non-Muslim. Tapi dia memang boleh deliver, ya, dia punya track record bagus, ya. Kita tengok resume dia memang marvelous lah kita kata, ya. So boleh tak kita percaya apa dia cakap? Tak salah lah. Sebab tengok bidang. Tapi kalau bidang agama tak boleh lah. Ya? Sebab tu jadi isu di universiti. Kami lah, ya, academician ni. Bila diminta sambung PhD dekat UK, dekat US. Ya, sebenarnya pergi UK, pergi US tak ada masalah. Tapi masalahnya, ya, bila kita tengok senarai profesor yang boleh supervise kita tu, kebanyakannya non-Muslim. Itu isunya. Kalau kita pergi buat Arabic language, tak apa. Kita belajar teknik dia belajar. Ya, macam kita kata apa ni, Dr. Mazhar contoh, ya. Dr. Mazhar pergi ke mana kita panggil, ya, ke Oxford, ya, ke Oxford, ya. Jadi bila pergi ke Oxford, ya, dia jadi fellow kan ke Oxford, ya, invited fellow. So apa dia buat antaranya ialah dia pergi kelas Arabic language. Dia masuk dalam tu semua Minah Saleh lah, Mat Saleh dengan Minah Saleh belajar, ya, ada semester 2 dah. Ya, semester 2. Maknanya baru lebih kurang, ya, sebab satu semester 4 bulan, 2 semester baru 8 bulan belajar. Tapi dia tengok budak-budak ni boleh baca kitab. Boleh baca kitab. Ya, dia baca kitab, ya. Jadi dia pun tanyalah, ya, dia kata macam mana baru semester 2? Ya, dia kata sebab kita belajar sungguh-sungguh, dia kata. Ya, mana dah boleh baca kitab Arab dah. Sedangkan student kita, ya, belajar daripada form 1 sampai form 5, form 6, bagi kitab belum tentu boleh baca. Surat khabar pun tak boleh baca. Boleh baca tapi salah. Ya, jadi kita belajar macam mana kaedah yang diguna pakai oleh non-Muslim untuk mengajar pelajar-pelajar dia. Sedangkan dia ni bukan Muslim. Ya, dia ni tak ada kaitan dengan Quran, tak ada. Ya, tapi dia ambil itu sebagai satu subjek. So, dan kita belajar teknik, metodologi mereka sehingga boleh pandai bahasa Arab. Oh, tu tak ada hal. Ya, kita belajar metodologi boleh. Ya, research metodologi yang orang putih buat, kita belajar, tak ada hal. Ya, tapi isunya ialah kalau kita buat bidang tafsir, kita buat bidang hadis, yang supervise kita non-Muslim, oh tu kacau. Ya, memang tak boleh. Ramai orang yang tak lepas. Ya, Ustaz ingat dulu apa kita panggil, ada beberapa, Ustaz tak sebut nama lah, ya, jadi profesor lah akhirnya. Tapi mereka ni gagal menyiapkan mereka punya PhD. Ya, mereka balik dengan MPhil dia panggil. Ya, dalam akademik ni kita ada MPhil, ya, especially kat US lah. Jadi kita ada master buat PhD. Bila PhD kita tak lepas, kita balik dengan MPhil. Ya, MPhil tu memanglah master in philosophy. Tapi MPhil tu maknanya gagal PhD. Ya, memang dapat MPhil. Ya, tapi orang duk ingat, oh, kau ada 2 master, ya. Ada satu master in syariah, satu lagi master in philosophy. Sebenarnya bukan master in philosophy pun. Maknanya gagal. Ya. Tapi sebab apa? Sebab dia berdebat dengan dia punya supervisor sampai kesudah tak lepas, tak lulus. Sampai habis. Ya. Ada beberapa orang. Sekarang jadi wakil rakyat pun ada. Di Selangor pun ada. Ya. Di Kelantan pun ada, tuan-tuan. Macam itulah tak siap. Ya. Belajar pergi dekat, belajar dekat BEM dan sebagainya. Ya. Tapi tak lepas. Ya, pasal supervisor tu non-Muslim, bergaduh selalu. Tak lulus lah akhirnya. Ya, jadi kita tak nak macam tu, buang masa. Ya. Belajar, kalau metodologi tak ada masalah. Tapi dia nak supervise kita, cerita tentang syariah contoh. Ya, bab berkaitan dengan solat, dengan puasa. Kawan tu pun tak pernah puasa, tak pernah solat. Macam mana dia nak supervise kita? Ya, kalau kita panggil ustaz-ustaz kita kebanyakannya tak setujulah. Ya, kalau sambung macam tu. Tapi kalau kita pergi ke UK, US, ya, kita belajar daripada Muslim juga, ya, yang good Muslim, good brothers, kita kata itu okey, tak ada hal. Dan at the same time kita boleh ambil classes kan, yang sebab kalau tidak tak jumpa. Ustaz secara peribadi, ya, ustaz belajar Judaism, ya, belajar comparative religion dekat US, ya, sebab subjek itu di offer, kat Malaysia tak di offer. Ya, jadi yang mengajar subjek Judaism tu ialah sama ada dia Jews ataupun dia apa kita panggil, ya, dia staunch Christian. Ya, tak ada masalah lah, ya. Memang Ustaz tahu dah kita tak boleh skor A dalam kelas. Ya, sebab contoh Judaism, ya, masa Ustaz ambil tu Ustaz seorang Muslim. Yang lain semua Mat Saleh, Minah Saleh lah, ya, kita seorang je. Ya. Masa hari pertama dia panggil nama pun tahu dah tak boleh dapat A, ya. Bila dia panggil nama Ustaz, dia panggil nama bapa, dia panggil Ahmad. Ya, Ustaz Anzaruddin bin Ahmad dipanggil Ahmad. Mr. Ahmad, kita pun bangun, ya. Kita tengok jelingan dia pun tahu dah aku tak boleh skor A kelas ni. Ya. Kita buat betul-betul, study betul-betul, ya, comparative religion, belajar Judaism.
pergi jumpa dia, ya, selalu tanya soalan, buat homework, ya, kita buat semua write up apa semua sebagainya, semua buat. Kita buat betul-betul, ya. Akhirnya memang tak dapat A. Dia bagi Ustaz B+ saja. Ya, dia tahu dah kita Muslim, ya. Tapi knowledge yang dia ajar tu macam-macam benda kita dapat. Kita tengok dia punya bias, ya. Tunjuk apa ni filem Holocaust, ya. Kita kena macam-macam benda, ya. Dia memang dia nak psycho kita, tak ada hal lah. Ya, kita sebab datang untuk belajar. Tujuan kita nak tengok perspektif dia. Macam mana budak-budak apa ni, apa American ni dia respon kan kepada benda-benda macam tu. Ya, kita tengok dia benci pada Islam, dia apa. Tapi dalam perbincangan Ustaz, kita defend Islam lah. Kita cakap benda-benda baik tentang Islam. Ya, tapi dalam kelas 25 orang lawan Ustaz seorang, memang Ustaz tak menang, ya. Tak apalah, Ustaz tak gagal dalam kelas tu. Kita buat yang terbaik, dapat B+, tak apa, ya, sebagai contoh. Sebab paling kurang Ustaz bawa balik knowledge, ya. Sebab dia tak berkait dengan akidah kita. Ya, dia tak supervise Ustaz, dia cuma bagi exam dan bagi homework tu je lah. Tapi kita dapat tak maklumat banyak maklumat kita dapat. Banyak benda-benda yang selama ni kita tak tahu, kita tahu. Oh, macam tu. Dan subjek Judaism tu tak ada di Malaysia. Kalau Ustaz pergi UIA pun, dia tak boleh cerita detail. Pasal yang mengajar tu bukan orang Yahudi. Bukan orang Kristian yang staunch, bukan. Ya, tapi kalau Ustaz belajar di luar, Ustaz dapat. Tapi tak buatlah PhD dalam bidang tu kan. Tapi kita belajar, ambil sebagai subjek. Dan bagi Ustaz, tak salah kalau benda tu. Tapi kalau belajar tafsir, Ibnu Abbas kata apa, ya, Ibnu Katsir kata apa, kemudian mana, yang supervise tu orang Kristian Ortodok, ya, ataupun Jus, tak payah. Yang itu buat kat Malaysia, buat UM pun tak apa. Buat kat UIA pun tak apa. Ya, sebab apa? Ya, sebab dia melibatkan kita punya prinsip Islam. Ya, yang tu tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Itu kalau Ustaz boleh detailkan. Ya. Okey, ada apa lagi? Silakan. Ada soalan? Sambil-sambil Ustaz cari ini. Ya, nak cari apa tadi? Ya, tentang apa kita panggil? Ya, tentang sahabat tadi, ya. Ada lain tuan-tuan? Tolong tanya supaya Ustaz ada masa untuk tengok kejap. Silakan soalan. Ustaz, Ya. adakah bumi ni boleh jadi saksi perbuatan manusia pada hari akhirat? Tapi tadilah secara umum semua boleh jadi saksi. Ya, semua ya boleh jadi saksi. Tak jumpalah tuan-tuan. Ya. Secara umum tak tahu apa tuan-tuan kalau ada dengar. Syarin ada jawapan? Ada ayat mana? Tolong Ustaz. Ayat yang cerita tentang bumi boleh jadi saksi ni, ya. Semua boleh jadi saksi kan. Tapi macam tadilah, ya. Dia punya ayat tu kalau ada lagi baguslah. Ada? Tak ada? Yang lain silakan sebelum kita tamat. Ni dekat pukul 1 dah tuan-tuan. Nak masuk Zuhur dah. Tak tengok. Ada? Kak Nap tanya. Okey, dah jumpa dah, ya. Jadi sahabat tadi yang Nabi sebut tadi, ya. Nama dia Abul Haisam. Ya, Abul Haisam. Ya, tuan-tuan boleh turun. Ya, nama dia Abu, ya. Hamzah Bawaw Abu, ya, Al-Haisam, alif lam ha simpul ya sa mim, ya. Al-Haisam. Sa, ya, sa, Al-Haisam. Jadi nama dia Abul Haisam, ya, Abul Haisam. Ya, page 401 dalam Syama'il. Jadi Nabi datang cari dia, ya, kerana dia ni seorang yang ada kebun lah. Ya, dan Nabi dan Abu Bakar dan Umar datang. Ya, jumpa dia di kebun dia dan ya dia layan Nabi, ya, sebagai layanan yang sepatutnya lah. Ya, kalau yang datang tu bukan Nabi pun kita kena dah tetamu, kita layan dengan baik lah. Ya, kerana apa? Ya, kerana salah satu daripada sifat orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia akan muliakan tetamunya. Ya, dalam hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, ya, falyakul khairan aw liyasmut, dia hendaklah bercakap baik, ya, dan juga kalau tak boleh cakap baik dia diam. Yang kedua, sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan, ya, apa ni, tetamunya, ya. Jiran dulu, ya, kemudian barulah dia muliakan tetamu dia. Jadi maknanya itu salah satu sifat orang beriman. Jadi kalau kita beriman, kita klaim kita beriman, tetapi kita agak kasar dengan jiran dan juga tetamu, so kita kena nilai baliklah, ya, betul-betul ke kita beriman ataupun kita je cakap. Okey tuan-tuan, ya, kena berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat, ya. Muka surat 357 kita akan detailkan. Kita berakhir pada Al-Mustasyar Mu'taman, ya.
Apa ni, Sister Shimah ke ada apa-apa PMP, kalau ada apa pengumuman silakan. Ya. InsyaAllah besok pukul 10 pagi kelas tadabbur surah Al-Qasas bersama Ustaz Aizuddin Ya. on site dengan online. Hari Sabtu insyaAllah kelas sejarah tamadun dunia dan Islam. Topiknya ialah Islam di Rusia bersama Ustaz Sohail on site dan juga online insyaAllah. Ya. Dan pada hari Ahad bersama Sheikh Gabriel Aromani secara online, Women Around the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and kita akan in the first chapter, I think Aminah bin Baru mula, baru mula. This will be the first chapter. Last week muqaddimah sahaja. Ya. And then we are planning to hold a chill out session next week on Thursday night dekat a restaurant kat bawah PMP. Kita nak invite non-Muslims to come and listen up to a topic dia loving and living the life of Jesus and Mary. Hanya untuk 20 orang sahaja. Jadi sesiapa yang ada kawan yang bukan Muslim, yang mungkin berminat untuk mendengar tentang Jesus and Mary alaihissalam. Yeah. So boleh contact saya ataupun Syikin ataupun Shuaib ke untuk book your seat lah. For Muslim, you must bring at least one non-Muslim. So dijemput lah. Menarik tu ya. Jadi siapa yang ada kawan-kawan ya, ada potensi lah untuk apa kita panggil ya, lebih dekat dengan agama kan, bukan mesti masuk Islam ya, paling kurang dia jadi sympathizer ke, ataupun dia tak lawan lah, yang penting kan ya. Betul. Jadi kita jemput lah. Terima kasih banyak pada PMP ya, pada semua yang menyumbang. Mudah-mudahan ada manfaat. Tuan-tuan tengok balik apa yang kita sebut tadi ya, ada rakaman. Mungkin ada yang tertinggal ya, kita tengok balik, dan kalau ada soalan minggu akan datang ya, sekali lagi nanti kita boleh tanya soalan, dan tuan-tuan boleh Google saja on the subject of Balaghatul Rasul ya, ataupun Nabi punya rhetorics ya, sebab mungkin kita boleh belajar banyak lagi ya tentang keindahan bahasa Nabi ni. Okey, sekadar tu ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Terima kasih Ustaz. Sama.